Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha. Astaghfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyati syifa wal barakat wal futuhat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita semalam telah pun melihat dua ayat, iaitu 26 dan juga 27. Ayat 26 menjelaskan kepada kita bagaimana suatu arahan daripada Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar Nabi Ibrahim mendirikan satu rumah yang boleh menjadi pusat peribadatan yang boleh menyatukan manusia seluruhnya. Dan itu sebenarnya adalah, kalau bahasa kitanya, tindakan strategik untuk kita menghimpunkan manusia. Dan daripada perhimpunan itu berlakulah hablum minallah wa hablum minan nas, ya. Daripada perhimpunan itu bukan hanya hablum minallah, bahkan hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi ini bermakna bahawa dalam komuniti ataupun di dalam masyarakat, kita mesti ada suatu tempat yang strategik untuk menemukan dan untuk mengasimilasikan manusia ini, ya, untuk menyatukan manusia ini, yang di situ akhirnya berlakulah manusia yang ada hubungannya dengan penciptanya, hablum minallah, manusia yang ada hubungannya sesamanya atas dasar persaudaraan seaqidah, ya, persaudaraan seaqidah. Sebab itu maka dalam polisi perbandaran, polisi perumahan, ya, polisi kemajuan, development, maknanya kita tak boleh abaikan dan ketepikan dan kesampingkan masjid sebagai sentral ataupun sebagai pusat kita kata kemajuan itu. Bahkan Nabi bila sampai ke kota Madinah, Nabi tidaklah mencari tapak rumah, para sahabat pun tidaklah mencari tapak rumah mana tanah kosong, ada yang nak bagi peri ke, ada yang nak jual ke, bolehlah dia mendirikan rumah. Tak, seawalnya Nabi mencari tapak masjid, ya. Ada pondok yang kita sempat ziarah, dah siap pondok tu 2 tahun lebih, tapi tak dapat lagi dihuni pondok itu. Pewakafnya sekian lama sudah, maknanya kita kata mewakafkan pondok itu, tapi tidak dapat berperanan. Sebab didirikan pondok lebih awal, tapi tidak ada musallanya, tidak ada suraunya, tidak ada. Jadi mendirikan surau tu pula memakan masa, kerana kebetulan dibuatnya agak besar, menyebabkan pondok itu yang sudah siap 2 tahun sudah tu terbiar begitu saja. Sebab itu dalam polisi perbandaran Islam ke, polisi kemajuan Islam ke, kita mencari tapak awal dan kita bina awal ialah bina surau, bina musalla, bina masjid. Sebab itu makanya tadi walaupun kami ada pertemuan dengan konsultan, dengan arkitek tadi, dalam proses kita membina, ya, cawangan kita di Candan, dibentangkanlah bentuk-bentuk rumah mengikut pandangan-pandangan arkitek ini tadi, ya, yang meraihkan segala bentuk, ya, maknanya kita kata tukar ataupun kita kata pertukaran udaranya, angin masuknya, laluan cahaya mataharinya, ya, dan sebagainya. Tetapi kita minta supaya siapkan dulu layout plan surau, supaya kita nak start yang itu, ya, kita nak start yang itu dulu. Jadi
Kita tak akan bina pondok tanpa ada surau. Surau kena siap dulu, ya, surau kena siap dahulu. Jadi hadirin hadirat sekalian, kita dapati Nabi pun begitulah, ya, Nabi pun begitu. Tentunya Nabi menjadi contoh terbaik bagi kita. Dan kita pun dalam membina apa juga kediaman rumah kita sendiri, mana sudut musallanya, ya, rumah kita sendiri itu mesti ada musallanya. Sudut yang utamanya di mana, ya, yang menjadi sudut musallanya. Memungkinkan kita akan ada hubungan dengan Allah dan hubungan sesama kita di situ. Hablum minallah wa hablum minan nas tadi, ya tak? Hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Nah, jadi nak ditegakkan ialah tauhid, alla tusyrika, ya, alla tusyrik, ya, alla tusyrik bi syai'a, ya, supaya tidak berlakunya syirik. Bila ada masjid, kita tidak akan terlibat dengan syirik. Sebab wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Sebab masjid itu milik Allah, jangan ada seruan-seruan yang lain di dalam masjid. Jangan ada seruan-seruan yang lain di dalam masjid. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Bahawa masjid itu sebenarnya milik Allah, maka jangan ada menyeru dan berdoa dan memanggil dan beribadah kepada sesuatu yang bersama Allah. Fala tad'u ma'allah ilahan akhar. Jangan ada pula Tuhan yang lain. Jadi adanya masjid dapat kita tegakkan tauhid. Bila tak ada masjid itu, macam-macam terdedah kita ini kepada syirik. Jadi saya ingin menyebutkan tentang jenis-jenis syirik yang 6 yang disebut oleh Abul Baqa semalam tu, ya. Pertama disebut syirik istiqlal. Istiqlal maknanya ialah menganggap adanya Tuhan yang lain yang mempunyai kuasa yang lain. Itu istiqlal, menganggap adanya Tuhan yang mempunyai kuasa yang tersendiri. Tuhan baik lain, Tuhan jahat lain, Tuhan gelap lain, Tuhan terang lain. Ini agama Majusi. Istiqlal, istiqlal, syirik istiqlal. Kalau nak dirumikan ISTIQ, kan ada satu masjid, Masjid Istiqlal, ya tak? Jakarta kan? Mana entah. Jadi istiqlal tu maknanya dia bebas sendiri. Dia bebas sendiri. Istiqlal ni merdeka. Ya, istiqlal tu merdeka. Dia bebas sendiri. Jadi jangan yang dikatakan syirik istiqlal ialah menganggap ada Tuhan lain yang jaga, yang jaga kebaikan, Tuhan lain yang jaga kejahatan, Tuhan lain yang jaga gelap, Tuhan lain yang jaga terang. Itu dipanggil syirik istiqlal. Syirik yang kedua kata Abul Baqa, ya, ialah dipanggil tab'id dengan dot, ya, tab'id, ya, ta ba ain ya dot, ya, ta ba ain ya dot, tab'id, ba'd, sebahagian, iaitu percaya yang Tuhan ini berjuzuk. Tuhan ini berjuzuk-juzuk, maknanya ada sebahagian anak Tuhan, sebahagian Tuhan Bapa, ya tak? Sebahagian Ruhul Qudus bercantum menjadi Tuhan. Tuhan ada 3 oknum, ya, ada 3 unsur. Jadi itu dipanggil syirik tab'id. Ain ya dad, taba ain ya dad, tab'id, syirik tab'id. Nah, lagi satu ialah dipanggil, yang ketiga ialah syirik taqrib. Taqrib, ta qaf ra ya ba, taqrib, ta qaf ra ya ba, taqrib. Kalau nak dia je TAQRIB, ya tak? Taqrib iaitu dia mengambil sembahan-sembahan yang lain untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kataan taqrib daripada qarib, qarraba yuqarribu taqrib.
fa'ala yufa'ilu taf'il, qarraba yuqarribu taqrib. Dia menyembah patung. Dia tak macam yang tadi ada anak Tuhan, Tuhan bapa dan sebagainya. Sebelum itu pula ada Tuhan baik, Tuhan jahat, Tuhan gelap, Tuhan terang. Ni yang ketiga ni takrib, iaitu menyembah patung, menyembah sesuatu yang lain, liuqarribuna ilallah, katanya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi dia menyembah-nyembah yang lain kononnya untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Syirik juga takrib, syirik yang berbentuk takrib, Al-Lata wal-Uzza dan sebagainya. Katanya ini untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan, liqarribuna ilallah, ya tak? Untuk mendekatkan kita kepada, katanya, kata Arab jahiliyah. Jadi ini syirik juga, dipanggil takrib. Yang keempat ni, kita banyak orang Melayu kadang-kadang tak sedar terlibat syirik taklid. Taklid maknanya TAQLID ataupun ta qaf lam ya dal, ya, taklid, TAQLID, ta qaf lam ya dal, taklid, terlibat mensyirikkan Allah, ya, secara tidak disedari, sebab dia ngikut, ya tak, dia ngikut apa nama ni, perasab, kan. Kemian ini turun-temurun daripada moyang kita lagi, katanya. Dia lah yang buka kampung ni, tu dia. Jadi pesannya pada anak cucu cicit piut malam Jumaat, perasab lah kemian ni. Kadang-kadang maknanya ada benda yang sifatnya mentera-mentera, perasap kerih, mentera, lepas tu berjamu, menyembelih kambing, bulan ngambang, malam 15, ya tak, bulan Sapo, nyembelih kambing, katanya. Nyembelih tu jangan tempat lain, situ je, tempat lain tak boleh. Jadi terikutlah kita, terikut rupanya ada pemujaan, penyembahan, persembahan. Ini dipanggil syirik taklid, ya, taklid. Tak disangkanya itu syirik, ya, tak disangkanya syirik. Rupanya kerana taklid, ikut tadi, ya, tanpa hujah ni tadi, ya, ikut tanpa hujah ni tadi, itu dipanggil taklid. Taklid ni ikut tanpa hujah, ya, orang putih kata blind acceptance, ya, blind acceptance tu maknanya terimalah blindly, lantaknya terima je, kita buat je, kita buat je. Jadi ikat kain kuning, katanya, ya tak, ikat kain kuning pada kambing tu. Jadi ini syirik taklid. Empat-empat ni ada dua lagi. Ini yang empat ni jawabnya kekal. Na'udzubillah, ya tak, empat-empat ni jawabnya kekal dalam neraka. Ya, empat-empat ni kekal dalam neraka. Pasal apa pula yang taklid pun kekal juga? Ya, pasal apa tak mengaji? Kalau orang tanya, ngapa pula taklid pun kekal juga? Padahal dia ngikut je. Bukan salah dia, dia ngikut orang tua ke orang-orang tua. Orang tua dengan orang-orang tua lain ya. Dia ngikut je. Yalah, siapa suruh tak ngaji? Ngikut je. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut benda yang kamu tak ada ilmu. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut benda yang kamu tak ada ilmu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, inna sam'a wal basar wal fuad, hati kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan ditanya. Yang dua lagi ini, ya, yang dua lagi ini dia iaitu yang kelima, dipanggil syirik aghrad. Susah nak eja. Aghrad, kalau Arab kata alif ghin, alif ghin ra alif dad, aghrad, alif ghin ra alif dad, aghrad.
Aghrad ini maknanya ialah menyekutukan Allah pada niat. Menyekutukan Allah pada niat. Dia semayang, rupanya nak nunjuk pada pak mentua. Ya tak? Semayang, rupanya kerana menantu. Hai Allah. Ya tak? Tutup aurat, segan kat menantu. Itu. Ya tak? Menantu melingkup. Dianya lingkup. Menantu melingkup, dianya lingkup. Ya tak? Jadi dia buat bukan kerana Allah. Dia buat dengan niat-niat yang lain. Yang ini kadang-kadang orang sebut syirik khafi, ya. Syirik khafi. Dia tak adalah terlibat dalam menyembah-nyembah yang lain ni, tapi niat dia tak betul. Niatnya tak betul, ya tak? Niatnya tak betul. Ada pasang-pasang, kadang-kadang masa mula-mula tu elok, kemudian pula dah. Masa semayang elok lagi, tengah semayang elok lagi, habis semayang tu pula datang pula benda tu. Dia bercerita pula, ya. Teman ni alhamdulillah lah kan. Rasanya dah dekat 25 tahun dah. Teman tak ada tahajud ni, teman tak tinggal. Teman tak ada tinggal, ya tak? Tahlah rasanya. Hai mak ya. Tahlah rasanya, ya. Jadi maknanya. Jadi dia mula ngangkat diri kan. Dia mula datang riak, ya. Ini dipanggil aghrad. Aghrad ni maknanya tujuan-tujuan yang lain. Aghrad kalau nak diejanya macam mana, alif iaitu AGH lah kot. Ya tak? AGH, aghrad, RAADH, ya, RAA, aghrad, RAADH, ya tak? Sebab di ujungnya ada dot. Aghrad, iaitu dia syirik dalam niat tadi. Dia menyekutukan, ada pula niat, ada campur niat, tapi dia tak sembah yang lain, dia sembah Allah juga, cuma niat dia tutup pesong sesikit, ya tak? Yang ini tak kekal, alhamdulillah. Bukanlah alhamdulillah pula, maknanya yang ini tak kekal dalam neraka. Tak ada lah pula, ya, kita memang. Tapi kadang-kadang datang benda tu semut hitam, ya, semut hitam di waktu malam yang gelap, di atas batu yang hitam. Semut, ya Allah, ya dah, semut kita kadang-kadang kan manjat mengambil rambutan. Semut haram kabur, ya dah. Semut ni haram kabur, ya dah. Tiba-tiba je ngeletin, ya dah. Ngeletin. Semut tu, ya dah. Kata demo semut nanggis seluar, ya. Kata orang kampung semut nanggis seluar, kata dia. Mak, ya dah, ada pula nama api tu. Semut pun tak ada nama api tu, ya. Kamu pun nama aku lain macam kamu buat, ya. Jadi kita kata bahawa dia ni tetap menyembah Allah, cuma hati tu kadang-kadang dia tak dapat nak jaga. Jadi artinya yang ini tidaklah kekal, sebab dia tidaklah menyembah yang lain, cuma hati itu tadi. Kalau orang yang pemisahan dua syirik jali, yang ini dipanggil syirik khafi, ya tak? Yang tersembunyi, ada niat yang lain. Dari sudut fa'il, perbuatan tak ada. Fa'ilnya sah, semayangnya betul, tak apa. Ya, tak ada pula menyembah-nyembah yang lain, tetap menyembah Allah. Dari sudut qalbi ni tu ada sedikit cacat. Yang ini tidaklah kekal dalam neraka, ya tak? Satu lagi dipanggil syirik yang akhirnya, kata Abul Baqa, syirik asbab. Syirik asbab, ya, syirik asbab. Dia ni kadang-kadang bukan apa, kita berubat, makan ubat, datang, Mika, kalau teman kemarin tak makan ubat ini, tumpah teman, katanya kan. Kalau teman tak makan ubat ni, tumpah teman, katanya. Ramai orang tak makan ubat itu, tak tumpah pun. Kan? Dia sudah ada syirik asbab. Asbab itu daripada sebab. Jadi sebab itu kita berlapik labunya. Ya tak? Kita berlapik labunya. Jangan labun secara mutlak. Kalau tak ada teman makan ubat ni, tumpah teman, katanya tak? Biar berlapik labun. Jangan cakap itu. Ya tak? Dengan izin Allah, ya tak? Dengan izin Allah. Sebab ramai juga orang makan ubat itu tumpah.
Maknanya benda itu sebenarnya jangan kita pisahkan daripada Allah. Dia maknanya kita kata bahawa ya, dia mesti kita lapik dengan izin Allah, ya tak? Dengan izin Allah. Jadi kalau dilepaskan begitu je, ya tak? Kalau dilepaskan begitu, macam manusia dan makhluk memberi taksir, dia panggil, memberi kesan mutlak. Taksir ataupun apa ya, taksir ni nak eja macam mana taksir, iaitu ta alif hamzah, taksir ya, ta alif tapi ada atasnya ada hamzah. Ta alif atasnya ada hamzah, sa ya ra, taksir, ya tak? Sa ya ra, taksir, ya tak? Jadi maknanya taksir memberi kesan. Seolah-olahnya di dunia ini ada sesuatu yang memberi kesan tanpa Allah. Tak boleh. Semua benda ya, semua benda berlaku di dunia ini adalah dengan Allah. Jangan ada benda langsung tak ada campur, ya tak? Langsung tak adanya Allah. Ya, langsung tak adanya Allah. Kita tak boleh percaya begitu. Kita terkeluar pula nanti daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tak boleh kata ada benda di dunia ini memberikan taksir, kesan. Taksir itu ya, ataupun ta apostrofi, ya tak? Ta apostrofi ada cuet atas tu, ya. Ta apostrofinya, lepas tu ada thir, ya. Thir itu boleh eja thir, taksir, ya tak? Thir, taksir, ya tak? Jadi dia tadi, dia punya gebangnya, dia punya laburnya, yang ini jaga baik-baik, iaitu yang terlibat dengan direct selling ni lah. Kadang-kadang dia kempen ubat tu lebih benar. Ya tak? Ubat ni lah pun, maknanya kalau nak kiranya doktor kata dia tak ada dah. Doktor kata tak ada dah. Ubat ni lah pun 20 tahun lagi dia boleh hidup. Mak cia benar. Cia benar, ya tak? Jadi maknanya ini kita kata bahawa kalau dia menyatakan langsung, kalau dia menyatakan ubat itulah segala-galanya, yang itu kufur yang boleh menjadikan dia kekal. Tapi kalau dia kata Allah Ta'ala yang meletakkan, kan, Allah Ta'ala yang meletakkan, ya, yang meletakkan kesan itu, ya, Allah Ta'ala yang meletakkan kesan itu, ya, kepada benda tu, ya, Allah Ta'ala yang meletakkan kesan meletakkan kesan itu pada benda itu. Jadi tidaklah sampai kufur, ya, tidaklah sampai kufur, ya tak? Jadi maknanya di situ kita harus berhati-hati dalam berbicara, supaya maknanya tidak sampai kita menganggap Allah Ta'ala terlepas daripada segala apa-apa yang berlaku. Bahkan kita letakkan kuasa mutlak itu kepada ubat pula. Jadi itu boleh membawa kepada kekufuran yang boleh membawa kepada kekal, ya, yang boleh membawa kepada kekal. Jadi itu dipanggil syirik asbab. Tanpa disedari, ya, tanpa disedari boleh membawa kepada, kita kata, kufur, ya. Jadi dengan sebab itu berhati-hati kita dalam bicara kita, supaya kita tidak nanti terpalit dengan sesuatu yang kita tidak sedari. Sebab itu dalam doa kita, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya. Ya Allah, kami minta lindung dengan Engkau daripada syirik yang kami tahu itu syirik, dan daripada syirik yang kami tak tahu itu syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya, ini kita boleh dapat dalam maksurat. Dalam maksurat, kalau kita mengamalkan maksurat, itulah dia antara amalannya. Ya Allah, kami minta lindung dengan Engkau daripada menyengutukan Engkau dalam keadaan kami tahu, ya, itu adalah syirik. Wa na'udzubika min an nusyrika bika syai'an, ataupun na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, ya. Dan minta lindung dengan Engkau
wa nastaghfiruka, ya, minta ampun daripada engkau, kami memohon ampun daripada engkau, wa nastaghfiruka lima la na'lamu, ya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kami minta maaf, minta ampun daripada engkau kalau ada syirik yang la na'lamu, kami tak tahu itu syirik. Boleh, ya? Nanti boleh, maknanya kita kata bahawa, ya, kalau yang tak lepas doa ni, insya-Allah saya akan cuba tuliskan di atas papan putih tu. Tapi kalau tak dapat pun, ya, kita boleh dapatkan di dalam ma'thurat, ya, ada di sana amalan untuk memohon perlindungan daripada syirik ini tadi, ya, perlindungan daripada syirik, ya. Yang kita tak sedari ianya adalah syirik. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, minta lindung dengan engkau daripada syirik yang kami tidak tahu itu syirik, ya. Nah, taklid. Ya, kadang-kadang bukan apa, kita tu ngikut. Taklid ni maknanya tanpa hujah. Bila dah ada hujah, maknanya dengan ilmu. Bila dah ada hujah dengan ilmu. Cuma ada ilmu yang betul, ada ilmu yang tak betul lah pula, ya tak? Tiba-tiba ilmu tu tak betul, ya tak? Maknanya kita kata bahawa dia ikut sesuatu, ya, dengan hujah, tetapi orang punya hujah tak betul. Itu jadi menyesatkan lah, ya, itu jadi sesat lagi menyesatkan. Jadi maknanya ada yang ikut tanpa hujah, itu dikatakan taklid. Adapun ikut dengan hujah, itu tidak dikatakan taklid, tapi dia berpegang dengan hujah yang tak betul pula. Dia berpegang dengan hujah yang tak betul. Ya, itu yang taklid tu. Kalau yang jenis perasab, ya, yang jenis menyeru-nyeru, ku tahu asal kamu besi datang besi menanti, itu semua tu kan. Kadang-kadang kita tak tahu kan, kita tak tahu kadang-kadang kan, kenapa mesti sembelih ayam tu di gelanggang. Kita kadang-kadang tak tahu. Jadi kadang-kadang kita tak tahu, rupanya ada unsur jamu di situ. Kita tak tahu. Kita kira nak nyentai ayam je, kira nak nyentai je kan, kita kira nak nyentai je. Jadi sebenarnya rupanya ada unsur jamu tu, barulah boleh terobang sikit di gelanggang tu, dah sampai pucuk pisang bahasanya, ya tak? Udah jadi panglima hitam bahasa, minta maaf lah, ya. Sekarang udah nyelap, ya tak? Dah nyelap, udah suara lain, udah bunyi rimau, mana datang tu? Kadang-kadang benda tu tanpa disedari, rupanya datang daripada sembelihan ayam tu, darah tu untuk dijamu untuk jin tanah tu kan. Untuk jin tanah tu, mambang dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita pun tak tahu, kita kira ngikut je, ya tak? Kira ngikut, mana kita tahu. Itu yang wa nastaghfiruka lima la na'lamu, minta maaf, minta ampun daripadamu ya Allah daripada syirik yang la na'lamu, yang kami tak tahu pun itu syirik. Itu ceritanya, ya tak? Ya cikgu, apa ni, Haji Moha, ya. Kampung sayanya, saya lupa. Zaman 60-an. Bulan Sapor. Tiap-tiap hari. Tahu. Zaman Kelisa sekarang. Biasa. Yalah. Ada jambannya. Ya, betul. Ke Seluang. Kampung Saga.
kat kandang. Kat kandang. Ya, ya. Pulau. Ya dah. Doa tu doa kita, doa selamat kita lah. Tak ada lah unsur pemujaan tu tak ada lah. Nak nyuruh-nyuruh tak ada. Jadi dia adalah bid'ah je lah. Dia adalah bid'ah yang tidak membawa kepada kekufuran. Tidaklah sampai kepada kufur. Sebab itu kita kata bid'ah ni ada yang sekadar, maknanya kita kata berdosa yang tidak bawa kepada kufur, ada bid'ah yang boleh membawa kepada kekufuran. Jadi bagi saya itu dia tidak, kalau tidak ada unsur-unsur pemujaan, tak ada mambang air, mambang sungai, mambang tu doa pun doa selamat kita je, ya tak? Jadi dihanyutkannya pulau tu pun tak adalah nampak apa-apa unsur pemujaan, tak ada apa ya. Bagi dia berasa bahawa dengan bacaan doa, dengan apa yang ditulis itu agar Tuhan tak turunkan ya bala dan sebagainya, itu masih lagi dia bertauhidkan Allah. Cuma perbuatan itu perbuatan bid'ah, maksudnya tidaklah benda tu tak ada sandaran, perbuatan bid'ah dan berdosa je lah, tak adalah sampai kufur, ya, tak adalah sampai kufur. Berdosa kerana buat bid'ah tadi, bid'ah yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada, ya. Tapi ialah kita pula masa itu bawa siang, ya, pergi ke Bukit Berapik kan, petang tiko kan, mandi tolak bala, ya tak? Kebetulan masa itu jambu berasa banyak pula, tak bagi demo panjat pula masa itu. Ya Allah, awak lampau gemar, ya tak, jambu berasa, ya tak? Masa itu apa nak dikokok, tak ada apa dah nak dikokok, itu je lah yang kita makan, ya tak? Ya Allah, jambu berasa yang ngotu tu, ya Allah tu. Elok gigi kita pun masa itu, ya. Budak sekarang entahlah. Jadi tak ada apa, Jumaat, alhamdulillah tak ada apa, ya, insya-Allah. Cuma bid'ah je lah, ya, bid'ah yang tidak membawa kepada kufur, ya. Nah. Ya, Cikgu Mat. Setengah manusia. Suka? Ngombok-ngombok, menghasut lah. Jek, ngampu-ngampu. Ngombok-ngombok. Ngombok-ngombok. Dia rasa kembar. Seronok. Ujub. Tak syirik, iyalah maknanya kita kata ujub lah tu. Ujub ini syirik khafi lah. Ujub dengan riak sama dalam syirik khafi, tapi tidaklah mengekalkan. Oleh kerana itu jangan puji tinggi benar gayat. Kalau sebenarnya mika tu dalam ilmu tasawufnya, mika tu sebenarnya bagaikan mika lempar pasir, ya. Mika melemparkan pasir pada teman. Jadi jangan lebih-lebih sangat. Jangan lebih-lebih. Jadi kita peringatkan dia, teman ni sekarang hilang balancingnya, sekarang mika dia ngangkat teman tinggi benar kan, sekarang teman hilang balancing, sekarang udah masuk parit. Jadi maknanya kaburkan kopi tu. Tak usah puji-puji lebih-lebih, sekarang teman ni tak boleh bawa diri, sekarang langsung jatuh parit. Jadi sebab itu dalam mutasawuf begitu dipanggil sebagai melemparkan pasir ke muka, habis langsung pahala amalan lantaran datangnya ujub.
Datangnya ujub itu habis langsung pahala amalan, terbatal langsung pahala amalan. Jadi dengan sebab itu eloknya kita minta dia jangan banyak sangat memuji. Yang kedua, kalau boleh kita cari jalan jangan nampak-nampakkan yang kebaikan itu, sebab kita ni tak tahan dipuji, tak tahan dipuji. Jadi maknanya jangan nampak-nampak. Kalau boleh kita buat tu banyak senyapnya, baik-baik tu banyak kita buat tu, tak nak bising-bising. Tak rahsiakan. Rahsia. Jadi kita buat begitulah. Sebab kita tahu kita ni tak dapat kawal diri. Kalau datang orang muji ke kita jadi ngepok ngepok. Toba. Faham ke Sophie cakap Perak ni? Faham ya dah. Insya-Allah. Ni Sophie besar di Sabah dah. Ini kita warisi daripada zaman Hindu. Tapi kalau tak ada pemujaan, tak apalah. Pakaian itu pakaian raja, pakaian orang besar-besar. Jadi kita warisi daripada zaman dulu. Kalau tak ada unsur pemujaan, tak apa. Kalau ada unsur pemujaan, itu tak boleh lah. Sebab kalau kuning sebenarnya kadang-kadang kitab kita pun kuning. Baju kita pun kuning. Tak apa, tak ada apa masalah, tak ada apa. Itu adat je. Yang kebiasaan yang tak ada unsur pemujaan, tak apa. Yang kita risau kalau ada unsur-unsur pemujaan, kadang-kadang ada tangkai-tangkai yang ada unsur pemujaan yang dibalut dengan kain kuning. Lepas tu ada benang, tak? Tu lalu dipakai sebagai tangkai. Itu tak boleh. Saya ada baca-bacanya tu, hembus-hembus tu. Campur-campur. Tu. Itu. Dialah tu. Elok buang ke sungai je. Bacalah ayat kursi, bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'. Kemudian baca 3 qul, lepas tu buanglah ke sungai. Jangan disimpan dah. Jangan disimpan ni dah. Kadang-kadang dia datang kemudian ngocoh. Rupanya ada benda simpan demo jadi ngocoh anak cucu jadi dengan sebab itu buang je lah. Lepas bila buat rumah baru tu buang. Yalah, antara yang jumpa sekarang pun buang lah, takkan nunggu rumah baru buang dah. Dulu kan main ancak-ancak ni, tak tahu kita ya. Numpang. Dalam tu 5 kupang pengkerahnya. Pengkerahnya 5 kupang dah. Dia zaman tu ada sebut pengkerah. Apa yang pengkerah entahlah nak. Bagi orang kata mujarab ubat tu. Sebenarnya itu ada unsur-unsur tunduk kepada kehendak. Tunduk kepada kehendak makhluk lain. Makhluk yang halus ni tadi tak tunduk kepada makhluk. Yang penting dia nak nyuruh kita tunduk je. 5 kupang ke 5 ringgit tu tak penting, dia hendak kita tunduk tu. Itu je yang dia hendak. Tak? Kan surah jin ada, wa innahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Di sana adanya lelaki-lelaki daripada manusia memohon perlindungan daripada lelaki-lelaki daripada kalangan jin, maka fazaduhum rahaqa, lelaki-lelaki daripada kalangan jin ini menambahkan lagi durhaka lelaki-lelaki di kalangan manusia. Tak kira lah saja sebut lelaki tu sebenarnya perempuan pun ada juga. Allah Ta'ala sebut lelaki tu common, maknanya kebiasaan yang duk main benda ni lelaki, walaupun ada nenek kebayan ada nenek kebayan. Jadi maknanya itu semua menggambarkan naffathati fil uqad, menghembus dengan hembusan-hembusan pada simpulan-simpulan. Naffathat ialah hembusan-hembusan tanpa air liur, mentera, jampi, itu naffathat. Dan di situ dia datang dengan feminin, naffathat maknanya wanita-wanita sihir. Fil uqad, uqad itu akad, akad tu ikat, ikat tu ikatan rambut kain diikat. Sebab itu orang dulu-dulu tak bagi kita jemur baju malam-malam. Sekarang dia ambil di dema hembah, sekarang hembah di dema hemboi jampi dema udah tengah-tengah makan manisah manisah tadi udah melentuk dah melentuk. Kata Haji Bakhil, kenapa pula pensan tengah makan? Tu kan
Rupanya labi magistrate ni dah. Dia geram, Haji Bakhir koyak gambar, ya. I don't know what I'm going to say, kata dia kan. Dia marah sangat pada Haji Bakhir kan tak? Chair dia kan. Jadi maknanya di situ kita kata baju, kan itu lagi satu ni rambut. Sebab itu orang dulu bila dah bergunting tanam. Kan bila dah bergunting tanam. Pasal apa? Sekarang rambut boleh disimpul. Nah, kes Nabi dengan sihir Labid Al-A'sam itu rambut lah pun. Rambut Nabi bersikat, rambut jatuh ya. Kemudian Labid ini suruh orang hamba suruhannya, anaknya dan hamba suruhannya pergi kutip rambut Nabi itu. Apa dia nak diserapahkannya. Ya, nak diserapahkannya. Jadi nak disihirkannya ya tak? Nak disihirkannya. Itu disebut dalam hadis Bukhari Muslim lah. Oh yalah, dia memuja tadi. Bila memuja tadi maknanya kita kata takrib. Nombor 3 tu. Nombor 3 tu ya. Dia maknanya memuja yang lain untuk menghampirkan. Jadi maknanya kita kata bahawa itu adalah takrib ya, boleh masuk dalam takrib. Kadang-kadang boleh juga masuk dalam taklid, mungkin dia pun tak tahu. Dia ambil ini kata ayat Quran ni, rupanya bila kita tengok rupanya ayat tu dah bercantum-cantum, copy paste, campur. Bunyi-bunyinya macam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa kan. Jadi maknanya di situ bunyi bismillah mula-mula je. Lepas tu dah tak ada lain dah. Dia dah campur aduk. Kadang-kadang dia ambil alif lam belah sini, ambilnya kaf ha, ambil belah sini, ya tak? Mim ra belah sini, dicantum-cantumnya. Lepas tu diikat, dijadikan tangkai. Ini sebenarnya kehendak syaitan. Ya, merosakkan Quran. Itu kehendak syaitan merosakkan Quran. Kita pun jangan dia pakai ayat Quran tu. Cek balik, tak betul. Ya tak? Ayat Quran tu diselewengkan oleh jin untuk dipakai oleh manusia. Lalu jin tu menunaikan kehendak manusia tu. Setelah manusia menunaikan kehendak dia. Di situlah perjanjiannya tu. Ya, di situlah perjanjian. Nah. Allahu akbar. Tak baca ayat ni. Ya. Orang berubat itu pengkerah tu. Pengkerah tu maknanya sebenarnya dia tu kehendaknya tunduk, simbol kepada ketundukan, kepada kehendak. Kalau dia main muja-muja, ya, kalau dia main muja-muja, maka dia maknanya kehendak untuk tunduk itu sekadar simbolik kepada tunduk. Pengkerah itu tak penting berapa nilai itu, yang penting simbolik kepada simbolik kepada ketundukan, kepatuhan kepada kehendak setan itu tadi. Kalau yang mengubat tu main dengan setan, kalau yang mengubat tu tak main dengan setan, tak adalah. Mana sakit giginya? Belah sini. Kan? Dia tak ada main dengan setan. Itu sebenarnya perasaan je. Kalau ada main dengan setan tak boleh. Kan orang dulu kalau ada jenis ngubat sakit gigi apa itu, dia ada rajah dia. Tahu mana sakit giginya? Sini tanya. Atas bawah. Teng. Dia ngatuk paku dah. Ngatuk paku pada papan tu dah. Dia ada rajah dia tu. Teng. Hilang dah. Hilang pula maksudnya. Bayar penggeras. Ni bayar penggeras dah. Sebenarnya perasaannya tu sebenarnya. Perasaannya itu tak ada apa-apa, ya tak? Itu kalau jenis itu tak ada apa-apa. Ini kita risau. Pengkerah yang main dengan jin tu tak boleh. Pengkerah yang main dengan jin tu tak boleh, ya tak? Yang itu sekadar untuk katanya rahsi, katanya. Balik rumah datang boleh sakit. Ya sudahnya cari juga doktor, ya tak? Doktor gigi, ya tak? Cabut. Sudahnya cabut, ya tak? Wallahu a'lam. Ayat 28, 29, ya. Istiqlal tadi maknanya, asal makna istiqlal ialah merdeka, bebas. Maknanya adanya Tuhan langit, merdeka, bebas dengan kuasanya. Ada Tuhan bumi, merdeka dan bebas dengan kuasanya. Ada Tuhan jahat, merdeka, bebas dengan kuasanya. Gitu istiqlal. Maknanya dia liberty, maknanya dia bebas, merdeka, dia tak bergantung kepada orang lain. Boleh? Bahkan hari kemerdekaan itu dipanggil Eid Istiqlal.
ya, hari kemerdekaan itu ya dipanggil Eid Istiqlal, ya, Eidul Istiqlal. Dan ada orang bagi nama anak Lailatul Istiqlal sebab dia dilahirkan malam merdeka tu, jadi nama anak dia Lailatul Istiqlal. Tak apa, tak ada apa-apa. Syarikat catering namanya Istiqlal, maknanya merdeka, tak akan bergantung pada orang lain. Boleh. Yang dikata syirik istiqlal ni maknanya ialah menganggap adanya Tuhan langit lain, Tuhan bumi lain. Maknanya Tuhan yang berdiri ataupun yang berkuasa dengan kuasa yang sendiri, yang berlainan. Tuhan langit lain, Tuhan bumi lain. Itu tak boleh lah. Adapun perkataan istiqlal itu artinya merdeka. Boleh. Sebab itu Istiqlal Malaysia 57 ya, ataupun kita kata 31 Agustus misalnya kan, Ogos 31 Agustus, ataupun lebih tepatnya 6 min Safar, 6 hari bulan Safar. Kalau kita baca sejarahnya yang dipilih oleh almarhum Syekh Abdullah Fahim mengikut kiraan bulan ialah 6 Safar. Jadi bulan sabit tu cantik. Ya, ada pula Thuraya, ada satu bintang Thuraya. Jadi ni naik tu. Itu kiraan Syekh Abdullah Fahim. Dia bukan cerita 31 Ogos tu, tak ada langsung dalam benak, dalam fikiran dia 31 Ogos tu tak ada. Yang ada dalam dia ialah 6 hari bulan Safar tu. Sebab bulan Safar 6 hari bulan tu cantik. Ada satu bintang Thuraya tau. Itu dia cerita. Itu yang jadi kita punya kita kata apa? Kita punya bendera kan? Kita punya bendera dan sebagainya. Tapi orang tak tahu kahirnya, orang pun sambutlah 31 Ogos. Sebab orientasi kita, orientasi penjajah, kita pakai kalender penjajah. Kita tak pakai kalender hijri kan, ya? Kita tak pakai kalender hijri. Nabi pun tuan-tuan, bila dia nak pilih tarikh perang, Nabi melihat pergerakan bulan, ya, Nabi melihat pergerakan angin. Nak memilih masa untuk berperang pun Nabi melihat pergerakan angin, melihat pergerakan bulan. Itu nak keluar rumah, nak masuk rumah, itu semua ada. Bukan maknanya kita kata saja-saja Tuhan jadikan benda tu. Ada, tak? Ada bendanya, ya, insya-Allah. Tapi nak dia belajar pula ilmu falak, ya, nak dia belajar pula ilmu falak, ya, insya-Allah. Syirik. Itu yang kita doa tu, wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Mintalah maaf, mintalah ampun ya Allah daripada benda yang kami tak tahu itu syirik, ya. Nastaghfiruka lima la na'lamu. Maknanya dia bertaubat. Dia bertaubat. Ni yang masih kekal dalam neraka ni langsung tak ada taubatnya. Ngaji tak juga. Jadi dia makna ngaji tak juga, dia pun kekal lah dalam syirik yang sifatnya taklid tadi. Dia tak tahu, ya, maka yang tu kekal. Ini dah kita dah tahu, kita dah berusaha mentauhidkan Allah dah, tak ada dah benda-benda itu. Tapi zaman-zaman silam kita, jadi kita minta ampun, wa nastaghfiruka lima la na'lamu, minta lindung, minta maaf, minta ampun denganmu ya Allah daripada syirik yang kami tak tahu kemarin. Kemarin kami tak tahu itu syirik, ya tak? Itu dulu, ya tak? Insya-Allah. Baik, masuk ayat 28 dengan 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم.
Jadi kehadiran Baitullah ataupun Kaabah tu tadi kita dah sebut, kehadiran Baitullah, kehadiran musalla, kehadiran masjid, kehadiran surau, itu akan berlakunya hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Jadi di sini kita tengok bagaimana ayat ini sebut kehadiran Kaabah itu, ya, Baitullah itu ada fungsinya. Antara fungsinya ialah liyashhadu manafi'a lahum. Manafi', manafi' itu daripada manfa'ah. Manfaat. Kalau satu manfa'ah, Arab kata manfa'ah, kita kata manfaat. Kita kata manfaat, tak ada apa manfaatnya. Manfaat. Arab kata manfa'ah, jamaknya manafi'. Jamaknya manafi'. Daripada manfa'ah jadi manafi'. Untuk mereka, apa tanda mereka? Ya di depan, waw, alif di hujung. Liyashhadu, li itu untuk, bagi, untuk, yashhadu, menyaksikan, ya tak? Macam kita ada asyhadu kan, asyhadu tu aku bersaksi, aku menyaksikan. Jadi mereka ya di depan, waw, alif di hujung kan. Asalnya waw nun, ya, asalnya ialah waw nun, tapi dia mansub, ya, sebab adanya lam ta'lil dipanggil, ya tak? Lam. Jadi maknanya bila mansub dia hazaf nun, dihapuskan nun. Jadilah yashhadu, asalnya yashhaduna tu, ya, asalnya yashhaduna, bila masuk lam tu dia jadi liyashhadu je, untuk mereka, tanda mereka ya dengan waw alif, menyaksikan manafi', manfaat. Di perhimpunan, ya, di Mekah itu ada banyak manfaat duniawinya, ya, banyak manfaat duniawinya. Itu yang kita bawa balik macam-macam. Antaranya yang kita bawa balik dulu lihaf. Ingat tak dulu kan, lihaf, iaitu tilam yang licin tu. Bila tidur tu sejuk je rasa, lihaf, ya tak? Orang dulu-dulu masa naik kapal layar dulu, masa pergi Mekah pakai kapal layar, ya, kapal layar. Jadi bawa balik lihaf. Lihaf ni, ya, dia kainnya licin je. Kita tidur tu selimut ke dia ke kain tu sedap je rasa. Dia tak ada apa maknanya toto tu dah. Ya, ini kainnya sedap. Ya, dia panggil lihaf, ya. Itu contoh manafi', nak beli tasbihnya, nak beli apa ke Quran ke, ya, nak beli apa, ya, mana macam-macam lah bawa balik Mekah ni, cincin Mekah, jam Mekah, celak Mekah, kan macam-macam. Itu semua kan manafi', daripada manafa'ah, ya, daripada manfa'ah, itu manafa'ah, manafi' lahum, bagi mereka. Tapi jangan lupa bila sampai saja 8 Zulhijjah, mulalah, ya tak? Mulalah wa yadhkurusmallah, mulalah mereka. Apa tanda mereka? Ya di awal, waw alif di hujung. Asalnya yazkuruna, ya tak? Menyebut-nyebut nama Allahumma inna baitakal azim wa wajhaka karim wa anta ya Allah azimun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya. Kita mulalah labbaik Allahumma labbaik, ya tak? Mulalah menyebut-nyebut nama Allah dalam apa, dalam bah, ya, dalam bah tu ramai-ramai kita labbaik Allahumma labbaik, ya tak? Seronok, ya. Tu, ya. Memang kalau pergi tu sihat, seronok, ya tak? Elok pergi sihat, ya tak? Elok kita pergi sihat, ya tak? Sebab itu kena bisikkan dalam diri kita, ndak pergi ke Mekah, jangan sampai tak berbisik dalam diri, ya tak? Walaupun kita tahu belum tentu kita ada cukup belanja, tapi hendaklah dibisikkan dalam diri aku, hendak juga sampai masanya ada peluang rezekinya, ya tak? Ya. Jadi maknanya mulalah mereka menyebut-nyebut nama Allah, yadhkurusmallah, pada ayyam, hari-hari. Kalau satu yaum, kalau satu yaumul arafah, ya tak? Yaumun nahar. Ya, Yaumun Nahar tu hari sembelihan.
yaumut tasyriq misalnya kan. Tapi kalau dah banyak jadi ayyam. Pada hari-hari yang maklumat, yang sedia maklum. Kita kata maklumat itu sebenarnya yang sedia kita maklum. Apa dia? Bermula daripada 8, 9, 10, 11, 12. Maknanya 11, 12, 13 ya tak? 8 tarwiyah pergi ke Mina. Daripada Mina pergi pula ke Arafah pada 9. Daripada Arafah pergi pula ke Mina balik 10 untuk maknanya melontar dan juga sembelih ya. Itu 11, 12, 13. Itulah dia ayam maklumat. Itulah dia ayam yang hari-hari yang sedia kita maklum. Maklumat tu maklum lah ya, yang sebagaimana kita sedia maklum. Jadi kita guna perkataan maklumat, sesuatu yang bermaksud kita sedia maklum. Itu maklumat tu. Maklumat itu ya tak? Jadi itulah dianya. Dalam pada itu ada yang disebut alama razaqahum min bahimatil an'am. Ya tak? Atas apa yang razaqahum, rezeki oleh Allah akan mereka, min daripada bahimah, binatang ya, binatang an'am, ternak binatang ternak. An'am ialah ternak, bahimah tu ialah binatang, an'am ialah ternak ya, binatang ternak iaitu kambing, unta, untuk sembelihan hari ke-10 yaumun nahar ya, yaum nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu nahar. Tengkuk ni Arab panggil nuhur. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Ya Allah, kami letakkan engkau di tengkuk-tengkuk musuh-musuh kami. Itu makna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. A'da' tu musuh. Doa qunut nazilah tu. Yang kita amin tu. Ya Allah, kami letakkan engkau ya Allah di tengkuk-tengkuk musuh-musuh kami. Naj'aluka fi nuhur. Nuhur ni nahar, tengkuk ni, sebagai tempat sembelih kan. Yaumun nahar, hari sembelihan. Jadi sembelih tu dia tengkuk, maka tengkuk tu dipanggil nuhur ya tak? Naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Kami letakkan engkau ya Allah di tengkuk-tengkuk musuh-musuh kami, supaya engkau ambil tindakan atas musuh-musuh kami ya Allah. Naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Minta lindung dengan engkau dari kejahatan-kejahatan mereka. Syurur kan, syurur ni daripada syar. Kalau satu, syarrun ya tak? Kalau dah banyak, syurur, syarrul bariyah ya tak? Kalau dah syar tu, kalau dah banyak jadi syurur. Wa min syururi anfusina, daripada kejahatan diri-diri kami, nafsu kami ni ada. Jadi itu. Jadi maksud apa ni? Maksudnya kalau tuan-tuan berjalan kaki daripada Arafah ya ke Muzdalifah, berjalan kaki ke Mina, akan dapatlah menyaksikan bagaimana orang-orang Arab ni dia bawa sekali kambing-kambing dia. Saya merasa lah, alhamdulillah, maknanya saya merasa ya, bila berjalan kaki dia, maknanya kalau naik bas tak terasa ni jalan kaki. Orang Arab ni bawa kambing-kambing dia untuk bawa ke Mina nak sembelih ni. Itu yang dikatakan sebagai rezeki akan mereka oleh Allah daripada binatang ternakan, min bahimatil an'am. Tapi kita tabung haji dah usahakan, kita tunggu je lah di Mina tu kan, kita tunggu je lah di Mina, kita pergi je lah dengan bas ke Mina. Maknanya kambing yang nak disembelih bagi pihak kita tu dah selesai sekali dalam tu dah ya dah. Dah ada akadnya. Taib. Jadi binatang yang disembelih ini tadi, adakah habuan bagi kita? Tuhan kata fakulu minha. Maka kulu, makanlah. Kamu makanlah. Kalau seorang, kul. Kalau seorang, makanlah, kul. Kalau dah ramai, kulu wash rabu ya tak? Kulu wash rabu. Waw tu dan, waw tu kulu, waw tu dan, washrabu. Ishrabu tu minum. Makanlah, minumlah ya tak? Fakulu minha, makanlah sebahagian daripadanya. Min tu sebahagian, min tu daripada.
Makna sebahagian daripada binatang yang kita korbankan itu makanlah sebahagiannya untuk keberkatan. Dapatkan keberkatannya, ya, dapatkan keberkatan. Pernah Sayyidatina Fatimah berkorban, lalu Nabi suruh makan sikit, ambil korban, ambil berkat dia. Ya, ambil berkat dia. Jadi binatang ini kita ada keberkatannya, kita sembelih dan kita ambil sedikit untuk kita makan. Fakulu, makanlah minha sebahagiannya. Selebihnya wa at'imul ba'isal faqir. At'im, maka memberi makan, ya. At'im maknanya memberi. Wala yahuddu ala ta'am. Ta'am tu makanan. At'im maknanya berilah makan kepada orang yang susah lagi miskin, ya tak? Orang yang susah lagi miskin. Ba'is itu orang yang susah, orang yang sengsara, dipanggil ba'is, ya. Ba'isal faqir, ya tak? Lagi miskin, fakir. Panjang tu, ba'is tu panjang pasal dia mat wajib muttasil. Mana huruf matnya? Alif. Selepas tu ham dalam satu kalimah. Itu dia, ya, dalam satu kalimah. Kalau dua kalimah jaiz. Jaiz kita harus panjang lebih dari dua. Tapi kalau wajib, wajib panjang. Wajib dipanjangkan. Jadi itu dipanggil wajib muttasil. Jadi selebihnya bagilah fakir miskin ni tadi, ya, orang yang susah lagi fakir tadi. Fakir, orang kita kata fakir. Nah, kemudian thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum. Wallahu alam, kita berhenti di situ, ya, insya-Allah ayat 28. Jadi minggu depan kita cuba analisa ayat 29 ataupun mungkin kita akan baca tafsirannya, ya. Insya-Allah kita berjumpa lagi minggu depan membacakan tafsiran ayat 28 ini, ya, insya-Allah di muka surat 363, ya, di muka surat 363. Ya. Jumaat lah. Jumaat. Jadi kita kekallah Jumaat Sabtu. Kita punya tafsir ni kekal Jumaat Sabtu, ya, insya-Allah. Sabtu ni mungkin ada sikit masalah sebab setengah orang macam-macam hair, tak? Tak apa, mana yang dapat dah. Bukanlah mesti, ya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.